لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Uhud. Dalam peperangan ini Rasul begitu sungguh luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin yang begitu hebat. Rasul mencadangkan supaya peperangan Uhud berlaku di dalam bandar. Apabila berlaku peperangan dalam bandar, Rasul kata kita tahu selok belok dalam bandar. Para sahabat kata tidak ya Rasul, alangkah bagus kalau kita peperangan ini dibuat di luar bandar. Sebab kalau di luar bandar tidak merosakkan bangunan-bangunan di Madinah. Tapi Rasul kata kalau kita berada di bandar, kita tahu selok belok orang-orang kafir Quraisy tidak boleh membunuh kita dengan sewenang-wenangnya. Tetapi Rasul walaupun dia ada kuasa veto ketika itu, tapi kerana dia adalah makhluk Allah, dia pemimpin yang luar biasa kepada Allah, lalu dia bersetuju dengan syura dengan para sahabat, lalu dia berpindah berperang di kawasan gua di Uhud. Selepas sembahyang Jumaat, 1000 orang berkumpul di belakang bukit Uhud, yang akhirnya 300 orang munafik dikeluarkan, tinggallah 700 orang dengan kekuatan tentera yang lemah. Orang kafir dah sampai dekat hadapan Rasul, dekat kawasan sekarang ni kalau kita lihat di Madinah, kawasan yang subur, kawasan ada pokok-pokok. Orang kafir di sana dengan kekuatan tentera 3000 tentera, dengan bala tentera, dengan berkuda 100 lebih dan sebagainya, cukup hebat. Rasul ketika itu mengarahkan 50 orang sahabat, diketuai oleh Abdullah bin Jubair, duduk di atas bukit Ar-Rumah, bukit Ainain. Wahai para sahabatku, kalaulah kau lihat aku, Rasul dan para sahabat ketika itu dalam peperangan kami telah mendapat kemenangan, jangan kau turun bersama-sama dengan kemenangan bersama kami. Rasul tambah lagi, wahai para sahabatku, kalau kau lihat kami orang-orang Islam dibunuh ketika itu, dibunuh oleh orang-orang kafir ketika itu, jangan turun selamatkan kami, tetap teguhlah kamu di atas bukit Ainain. Rasul tambah lagi, wahai para sahabatku, kalau kau lihat, wahai para sahabatku, kalau kau lihat kami ini orang-orang Islam, aku dan para sahabat, jasad-jasad kami dipatuk oleh burung-burung, dipatuk oleh burung-burung sekalipun, jangan kau turun menyelamatkan jasad-jasad kami, tetap teguhlah kamu di atas bukit Ainain, bukit pemanah. Rasul sayang sangat kepada sahabatnya. Sayang Rasul kepada sahabatnya begitu tinggi, mengatasi segala. Pada hari Sabtu, hebat berlakunya peperangan. Berlaku perang ini 3 hari. Pada hari Sabtu, orang Islam berjaya. Hebat, orang kafir balik kembali. Pada hari Ahad berlangsung peperangan ini. Khalid Al-Walid, seorang tentera berkuda, dia lihat bahawa bukit pemanah ini boleh dirampas. Saya pernah naik di sana bersama profesor saya di atas bukit pemanah. Profesor saya kata, kalaulah Khalid Al-Walid ini menggunakan teknologi zaman milenium hari ini, pacuan 4 roda, 4-wheel drive, nescaya Khalid Al-Walid tidak dapat merampas bukit Ainain. Kajian dibuat oleh ketua polis Arab Saudi ketika itu 50 tahun yang lepas, dengan menggunakan teknologi pacuan 4 roda, fizik, matematiknya, kiraan-kiraan momentumnya, disahkan bahawa Khalid Al-Walid hanya menggunakan kekuatan kudanya kerana profesional kudanya, bukan dengan teknologi hari ini. Khalid Al-Walid merampas bukit Ainain. Ada setengah ulama kata bukit Uhud itu dengan sekali mata. 40 orang apabila turun daripada 50, Abdullah bin Jubair kata jangan turun, jangan turun. Turun, maka ketika itulah hadirin sekalian, ketika itu bukit ini dirampas oleh Khalid Al-Walid, dibunuh 40 orang. Apa yang berlaku kemudian? Kita sebagai orang Islam, akidah kita kena percaya, jangan kita salahkan para sahabat. Oh, sahabat tidak dengar kata Rasul, sahabat tak dengar wasiat Rasul, maka sahabat ni adakah mereka syahid?
munafik, ada orang pertikaikan sahabat Nabi yang Nabi sayang. Tidak, kita ahli sunnah wal jamaah kena percaya bahawa mereka ini yang turun dari Bukit Ainain adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka ini yang turun daripada Bukit Uhud ini adalah sahabat Nabi yang syahid gugurnya. Dalam keadaan yang genting hadirin sekalian, dalam keadaan yang menakutkan ketika itu, apabila ramai orang-orang Islam dibunuh ketika itu, tiba-tiba ada satu suara yang berkata, Muhammad telah mati, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Allahu Rabbi, ya Allah. Apabila mendengar kata-kata itu, para sahabat yang sedang berperang terkejut. Muhammad telah mati? Adakah Nabiku telah dibunuh? Mereka gemetar, takut. Rupa-rupanya hadirin sekalian, ada seorang sahabat yang wajahnya hampir dengan Rasul. Tak sama sebenarnya dengan Rasul, tapi hampir. Mereka nampak seperti Rasul, tapi bukan Nabi kita. Nabi kita ketika itu hadirin sekalian sebenarnya sedang pengsan. Nabi yang kita harapkan syafaatnya, Allah. Nabi yang kita sayang, kita baca selawat setiap hari dalam atahiyat awal dan atahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kita nak menegakkan Islam itu sehingga pengsan. Sahabat seorang Nabi seorang berlari. Rasul pingsan, semua orang nak bunuh sahabat. Semua orang nak bunuh para sahabat dan Rasul. Sahabat berlari, Allahu Akbar, membentengi diri mereka. Biar aku mati, biar aku syahid, biar aku tiada di dunia ini, tapi jangan Nabi aku, jangan Rasul aku, jangan ketua aku. Mereka sayang pada Rasul, mengatasi segala apa yang ada di dunia ini. Sayangnya kepada Rasul mengatasi segala ini. Biar aku mati. Apabila mereka memegang bendera Islam ketika itu, panji Islam, tangan mereka dipotong, jatuh bendera. Tangan kiri mereka menyambar, menangkap. Tangan kiri dipotong bendera, jatuh, ditangkap dengan tangan yang tak ada. Dibunuh dan dipancung seorang demi seorang. Ketika itu mereka membentengi Rasul kita. Diriwayatkan 11 orang mati hadirin sekalian, syahid membentengi Rasul. Dalam keadaan yang genting ketika itu ada seorang wanita Ansar yang luar biasa cintanya kepada Allah dan Rasul. Wanita ini bernama Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah apabila melihat Rasul dari jauh, itu Rasulku, itu Nabiku yang akan beri syafaat kepadaku. Adakah aku akan duduk di sini? Tidak. Nusaibah apabila melihat Rasul hampir dibunuh. Nusaibah seorang wanita yang lemah. Kaum wanita sekalian, kaum wanita sekalian, Nusaibah binti Ka'ab seorang Ansar yang lemah, seorang wanita yang tidak pernah pegang pedang, seorang Ansar yang mana wanita yang tidak pernah berlatih dalam peperangan. Dia jaga kebajikan. Tapi apabila dia melihat Rasul, apabila dia bunuh, dia berlari, Allahu Akbar. Dia menyelamatkan Rasul. Biar aku mati, tapi bukan Rasulku. Dia bunuh semua orang yang ada. Rasul ketika itu tersedar dari pingsan. Rasul melihat ke depan. Rasul nampak Nusaibah di depanku mempertahankan cintanya kepada Rasul. Aku melihat ke kanan, aku melihat ke kiri, aku tidak nampak orang lain. Yang aku nampak Nusaibah, kata Rasul. Aku melihat ke belakang, aku nampak Nusaibah binti Ka'ab. Cintanya kepada Allah dan Rasul begitu tinggi. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada di tempat Nusaibah ketika itu, kalau kita berada di tempat sahabat ketika itu, adakah kita sanggup? Adakah kita sanggup berlari? Adakah kita sanggup menggadaikan nyawa kita? Adakah kita sanggup menggadaikan darah kita, hidup kita, semata-mata tiada yang lain, Allah dan Rasul? Kita pengecut. Kita tak mampu, Allah. Ya Allah,
berilah kekuatan kepada kami ya Allah, seperti mana para sahabat dan Nusaibah binti Ka'ab cinta kepada diri sekalian. Ketika itu Nabi yang kita sayang, Nabi yang kita cinta, gigi diriwayatkan gigi hadapannya patah, giginya. Kita masih ada gigi hadirin sekalian, kita masih ada gigi. Allah, Rasul yang kita sayang, Rasul yang kita mahukan cintanya, dia perjuangkan Islam sehingga giginya patah. Allah Rabbi, kepalanya hadirin sekalian, dia memakai topi perang, tidak boleh dibuka, dan dibuka tidak boleh dibuka kerana kepala Rasul bengkak, kepala Rasul berdarah, sehingga diriwayatkan habis wajah Rasul dibasahi bukan dengan air, bukan dengan peluh, tetapi dengan darah. Allah, ya Allah, Rasul perjuangkan Islam dengan darahnya yang mengalir. Allah Rabbi, ya Allah, Rasul kami ya Allah, betapa hebatnya Rasul kami ya Allah dalam peperangan. Hadirin sekalian, kalaulah Rasul syahid ketika itu, cuba kita bayangkan, kalaulah Rasul syahid ketika itu, kalaulah Rasul dibunuh ketika itu, kalaulah Rasul sudah tiada ketika itu, adakah hari ini kita kecapi Islam? Adakah hari ini kita berkumpul di masjid ini, masjid yang hebat ini? Tidak. Mungkin kita tak sembahyang lagi, kita mungkin agama kita bukan Islam, kita mungkin bukan nama Muhammad, mungkin nama kita bukan Ahmad, mungkin nama kita bukan Fatimah, mungkin nama kita bukan Aisyah. Allah, jadi sekalian, Rasul perjuangkan Islam itu habis-habis, bukan dengan harta dia lagi, bukan dengan kekuatannya lagi, tapi dengan nyawanya, darahnya. Apa yang kita bukti kita cinta Rasul? Adakah kita habis sebut Rasul kita tangis air mata? Adakah kita sanggup menangisi kerana cinta pada Rasul? Adakah atau kita tangisi kerana kita bankrupt? Adakah kita mengalirkan air mata kerana kita tidak dapat kerja? Adakah kita tangisi, kita menangis kerana anak kita gagal tak dapat 5A? Diri sekalian, ketika itu Rasul di belakangnya adalah Bukit Uhud yang gah, Bukit Uhud yang satu-satunya di dunia disebut oleh Rasul. Hadza jabalun, inilah bukit, inilah gunung. Yuhibbuna, bukit yang keras ini mencintai aku dan sahabat. Wa nuhibbuhu, dan kami orang Islam mencintai bukit ini. Saya teringat ketika belajar di UIM, profesor saya sebut, ijaz yang disebutkan dalam hadis ini adakah hakiki atau majazi? Adakah Bukit Uhud ini mencintai Rasul, adakah secara majazi ataupun hakiki? Para ulama menyebut bahawa gunung yang keras itu, yang tidak bernyawa itu mencintai Rasul adalah secara hakiki, bukan secara mainan-mainan, bukan secara majazi. Hadirin, hadiran bakal penghuni syurga Allah Ta'ala. Islam berkembang dengan luas selepas itu. Dari peperangan Badar, Islam hanya 300 orang. Dalam peperangan Uhud hampir 1000 orang. Dalam peperangan Khandaq 3000 orang. Peperangan Khaybar naik ke 6000 orang. Dalam peperangan Tabuk 9000, Fathul Makkah lebih 10,000. Dan akhirnya ketika mana dalam peperangan, ketika mana dalam haji dia yang terakhir, itu Hujjatul Wada, diriwayatkan Islam itu seluas mata memandang. Islam meningkat dalam masa 10 tahun dengan mendadak sekali.